Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan sambung lagi pada bahagian yang kedua, iaitu 7.2 graf laju masa. Untuk melukis graf laju masa, sebelum itu kita lihat dahulu contoh sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik D. Okey, semasa kereta tersebut bergerak dari titik A ke titik B, kereta tersebut mengalami pecutan, iaitu bermula dari laju sifar sehingga mencapai kelajuan 80 km sejam. Kemudian dari titik B ke titik C, kereta tersebut bergerak dengan laju seragam, dan akhirnya dari titik C ke D, kereta tersebut memperlahankan kenderaannya dan ia mengalami nyah pecutan. Okey, jadi daripada pergerakan kereta tersebut, kita boleh lihat pada graf yang diberikan, pergerakan dari A ke B adalah kecurunan yang positif. Dari B ke C, lajunya seragam. Kecurunan di sini menunjukkan kecurunan sifar, dan pada bahagian C ke D, kecurunannya adalah negatif. Jadi daripada rajah di atas dan pada graf laju masa di bawah, kita boleh buat perkaitan bahawa apabila kecurunannya positif, zarah akan mengalami pecutan. Apabila pergerakan dengan laju seragam, kecurunan adalah sifar, dan apabila suatu zarah mengalami nyah pecutan ataupun memperlahankan lajunya, maka kecurunan grafnya adalah negatif. Jadi bagaimana kita melukis graf laju masa? Okey, terdapat dua kaedah, iaitu jadual laju masa, dan yang kedua menggunakan persamaan yang mewakili hubungan antara laju dan masa. Okey, ini kaedah ni lebih kurang sama saja macam dalam bahagian satu, iaitu graf jarak masa. Seterusnya kita akan masuk kepada jadual laju masa. Kaedah yang pertama bagi melukis graf laju masa. Okey, contoh 7, berikut adalah pergerakan sebuah bot yang mendekati jeti. Okey, dalam jadual tersebut masa diberi dalam saat dan laju dalam kilometer sejam. Lukis graf laju masa bagi pergerakan bot tersebut. Untuk melukis graf, pastikan kita akan menggunakan kertas graf. Kemudian pilih paksi dan skala yang seragam. Okey, kemudian kita akan plotkan setiap titik dan seterusnya melukis garis lurus yang menghubungkan ke semua titik tersebut. Jadi graf tersebut menunjukkan laju bot tersebut semakin menurun apabila masa semakin bertambah, dan akhirnya pada saat yang ke-50, laju bot tersebut menjadi sifar. Jadi laju berkurangan bermaksud berlaku nyah pecutan. Untuk kaedah yang kedua, iaitu menggunakan persamaan yang mewakili hubungan antara laju dan masa. Okey, kita lihat contoh 8. Laju dalam kilometer sejam bagi sebuah kereta lumba yang bergerak dalam satu trek diberi oleh persamaan V sama dengan 10T tambah 20, dengan keadaan T ialah masa dalam saat. Selepas kereta itu melalui suatu titik tertentu. Lukis graf laju masa bagi kereta lumba itu untuk 0 hingga 6 saat. Baiklah, sama juga kita lihat dulu persamaan yang diberi ialah dalam bentuk linear. Okey, jadi bila kita dah dapat kenal pasti persamaan ini dalam bentuk linear, maka kita akan gantikan nilai T, dua nilai T, untuk kita mendapatkan nilai V-nya. Okey, bina jadual dengan masa T sama dengan 0, dan satu lagi kita pilih julat yang paling atas ialah 6. Okey, apabila T sama dengan 0, laju ialah 20, dan apabila T sama dengan 6, laju sama dengan 80. Kemudian kita lukiskan paksi bagi kedua-dua paksi mengufuk dan mencancang menggunakan skala yang seragam dan sesuai. Kita plotkan kedua-dua titik tersebut. Kemudian kita akan melukis garis lurus yang menghubungkan kedua-dua titik tersebut. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah laju kereta lumba tersebut akan bertambah terhadap masa.
Walau bagaimanapun kita akan lihat di sini, kita dapati apabila masa mula diambil, kereta tersebut telah mempunyai laju iaitu 20 km sejam. Okay, jadi dia tidak bermula dengan laju sifar semasa masa mula diambil. Baiklah, kita lihat kepada graf jarak masa. Kita akan membuat perkaitan antara graf jarak masa dengan graf laju masa. Ini graf jarak masa kita telah pelajari dalam bahagian yang pertama sebelum ini. Iaitu untuk graf jarak masa, jarak ialah diwakili oleh S dan masa dalam T. Bagi satu pergerakan yang dengan laju yang seragam. Okey, bagi graf laju masa pula, ia akan menghasilkan nilai laju yang malar ataupun yang seragam. Okey, berdasarkan pada graf jarak masa, kita dapati ini adalah laju seragam. Okey, jadi apabila dilukis dalam bentuk graf laju masa, ia hanya akan menghasilkan satu graf yang satu garis lurus yang mendata dengan kecerunan sifar kerana lajunya sentiasa sama. Contohnya, katakan laju bagi gerakan zarah tersebut ialah 60 km sejam. Maka kecerunan bagi graf jarak masa ini ialah 60 km sejam. Manakala laju di sini, kerana lajunya adalah seragam, jadi nilai V ini hanyalah 60 km. Jadi masa yang diambil juga mestilah sama. Okey, kecerunan ialah laju bagi graf jarak masa. Okey, jadi itu sebab nilai V itu adalah seragam ataupun malar dalam tempoh yang sama. Okey, dalam tempoh T yang diberikan sama dengan graf jarak masa, nilainya adalah sama, malar. Okey, laju ialah jarak bahagi masa. Okey, daripada graf jarak masa kita dapati laju ialah jarak per masa. Jadi bila kita dapatkan semula jarak ialah laju darab dengan masa. Bila kita olah semula persamaan ini, okey, rumus laju ni, kita akan dapati jarak ialah laju darab masa. Okey, di mana daripada graf laju masa, laju akan mewakili kuantiti yang mencancang, yang menegak, iaitu paksi mencancang laju, manakala beza mengufuknya ialah masa. Jadi apabila laju didarab dengan masa, kita dapati ia adalah luas bagi sebuah segi empat, iaitu panjang darab lebar. Maka jarak ialah luas di bawah graf. Bagi graf laju masa, apa yang kita maksudkan di sini, bagi graf laju masa, luas yang berada di bawah graf akan mewakili jarak. Graf laju masa boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk poligon untuk pengiraan luas. Untuk menghitung luas di bawah graf, bagi mendapatkan jarak, kita akan imbas kembali luas poligon beberapa bentuk yang terlibat dengan graf laju masa. Jadi terdapat 3 bentuk utama yang kita akan gunakan, iaitu segi empat. Luas bagi segi empat ialah panjang darab lebar. Dan bentuk yang kedua ialah segitiga, iaitu luas sama dengan 1/2 darab tapak darab dan dengan tingginya. Seterusnya bentuk yang ketiga ialah trapezium. Luas trapezium ialah 1/2 darab A tambah B, iaitu dua sisi yang selari. Okey, jumlah dua sisi yang selari darab dengan tapaknya. Jadi kita akan gunakan ketiga-tiga rumus ataupun pengetahuan dalam luas bagi ketiga-tiga bentuk ini untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak bagi luas di bawah graf bagi graf laju masa. Contoh 9. Tentukan jumlah jarak yang dilalui berdasarkan graf laju masa di sebelah. Okey, daripada graf tersebut kita dapati laju diberi dalam meter per saat dan masa dalam saat. Manakala graf tersebut kita lihat terdapat 3 bahagian, iaitu satu graf yang garis lurus dengan kecerunan positif, kemudian satu garis lurus dengan kecerunan negatif, dan bahagian yang ketiga satu garis lurus yang mendatar. Okey, untuk menghitung jarak,
maka kita akan lihat dia sebagai satu bentuk poligon. Yang pertama kita lihat di sini ialah segitiga, trapezium dan segi empat. Okey, pertama kita pecahkan ataupun bahagikan graf kepada beberapa bentuk poligon mudah dan kita labelkan. Okey, jadi sekarang ni seperti yang saya sebutkan tadi, yang kita nampak di sini ialah segitiga, trapezium dan segi empat. Jadi kita labelkan A, B dan C. Okey, yang kedua kita akan lakar semula setiap bahagian bersama ukuran sisi. Ini sebagai satu langkah yang dicadangkan untuk memudahkan kita menghitung luas di bawah graf. Okey. Jadi saya lebih suka kaedah ini untuk memudahkan pelajar mengenal pasti berapakah dimensi ataupun parameter bagi setiap sisi poligon tersebut. Okey, pertama kita lihat tingginya 18 dan lebarnya ataupun tapaknya ialah 15. Okey, jadi daripada bahagian A. Okey, kemudian kita tengok bahagian B iaitu bentuk trapezium. Kenal pasti dahulu tingginya pada bahagian kiri ialah 18 dan pada bahagian kanan 10. Okey, pada bahagian tapaknya pula kita lihat 40 tolak 15. Jadi kita tolakkan untuk dapatkan panjang tapak iaitu 25. Dan untuk bahagian C iaitu bentuk segi empat tepat, okey, dengan tinggi 10 dan tapaknya ataupun panjangnya 60 tolak 40 sama dengan 20. Jadi saya lebih suka menggunakan kaedah lakar setiap bahagian yang kita telah pecahkan tadi, dan kemudian kita akan labelkan dengan ukuran-ukuran yang kita perlukan untuk mengira luas. Okey, gunakan rumus luas setiap poligon untuk menghitung jarak, kerana jarak ialah luas di bawah graf. Okey, jarak ialah, okey, kita gunakan rumus segitiga untuk bahagian yang A tu, iaitu 1/2 darab 15 darab 18 tambah, okey, luas bagi trapezium bahagian B iaitu 1/2 darab jumlah sisi selarinya iaitu 18 tambah 10 darab dengan tapak 25 tambah dengan luas segi empat tepat iaitu lebar darab panjang iaitu 10 darab 20. Jadi kita akan dapati jaraknya ialah 685 meter. Jadi berdasarkan graf laju masa ini, kita boleh memperoleh jarak yang dilalui oleh pergerakan tersebut sejauh 685 meter dalam tempoh 60 saat. Baiklah, kita masuk kepada bahagian yang ketiga iaitu mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, jadi untuk mentafsir ini kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Bagi graf jarak masa, kita imbas kembali graf jarak masa. Graf jarak masa, semasa kita mentafsirkan grafnya, kita hanya mengira kecerunan yang mewakili laju dan kita hitung jarak dan bagi beza mencancang, manakala tempoh bagi beza mengufuk. Okey, untuk graf laju masa, okey, pada bahagian yang pertama di sini dengan kecerunan yang positif, okey, bermula dari laju U hingga laju V, kecerunan yang positif. Okey, sebenarnya ini adalah pecutan ataupun kadar perubahan laju terhadap masa. Jadi lajunya berubah dalam tempoh T1. Okey, dalam masa T1, dalam tempoh ini lajunya berubah dari U ke V. Jadi ini dipanggil sebagai pecutan ataupun kadar perubahan laju, iaitu laju yang berubah. Okey, kelajuan objek bertambah, kadar perubahan laju terhadap masa bernilai positif. Okey, jadi kecerunan positif, maka kadar perubahan lajunya pun positif. Jadi ini dipanggil sebagai pecutan, iaitu perubahan laju per perubahan masa. Jadi pada beza mencancang ialah perubahan laju, manakala beza mengufuk adalah perubahan masa. Okey, luas trapezium, okey, yang berwarna ungu, bentuknya adalah trapezium. Jadi luas trapezium ialah jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Jadi bila kita hitung luasnya,
Okey, menggunakan rumus luas trapezium, kita akan dapati jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Okey, pada bahagian yang kedua dengan satu garis lurus dengan kecerunan sifar. Okey, ini adalah gerakan dalam dengan laju yang seragam. Okey, maksudnya laju yang seragam ialah laju nilai dengan nilai V. Okey, lajunya sentiasa sama, tidak berubah. Bermula dari T1 sehinggalah masa T2. Okey, jadi kecerunan sifar, tiada perubahan laju, objek bergerak dengan laju seragam ataupun malar. Okey, laju seragam ialah V meter per saat. Jadi apa saja nilai yang berada di sebelah paksi mencancang ni, itu adalah nilai V-nya. Tempoh laju seragam ialah T2 tolak T1. Jadi di sini kalau kita lihat tempoh yang agak panjang di sini T2 tolak T1. Jadi sepanjang tempoh ni lajunya adalah seragam. Pecutan ataupun kecerunan sama dengan sifar. Kerana pecutan diwakili oleh kecerunan pada graf tersebut. Jadi kecerunan di sini menunjukkan kecerunan sifar, maka pecutan juga sifar. Apabila laju seragam, memanglah tiada pecutan. Okey, bagi menghitung jarak pula, kita perlukan luas. Kita perlu menghitung luas segi empat tepat ataupun luas di bawah graf, di bawah garis lurus tersebut. Jadi jarak yang dilalui dalam tempoh T2 tolak T1. Jadi tempohnya ialah T2 tolak T1. Untuk bahagian yang ketiga dengan kecerunan negatif, bahagian ini adalah dalam pergerakan nyah pecutan. Jadi kadar perubahan lajunya adalah negatif. Jadi kelajuan objek berkurang. Maksudnya jika ada nilai kelajuan asalnya ialah V, dan zarah tersebut akan mengurangkan laju sehinggalah mencapai laju sifar. Okey, di sini lajunya sifar, kosong, maksudnya dia berhenti. Kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Okey, ini kecerunan negatif. Objek masih kekal dalam arah yang sama. Okey, yang ini adalah berbeza dengan graf jarak masa tadi. Graf jarak masa diukur dari kosong sehingga menuju ke jarak maksimum. Apabila graf tersebut mengalami kecerunan negatif, bermaksud pergerakan zarah tersebut berpatah balik. Tapi untuk graf laju masa, walaupun kecerunan dia negatif, dia sebenarnya masih lagi mengekalkan arah yang sama. Okey, dia tidak berpatah balik, tapi dia cuma hanya mengurangkan kelajuannya sahaja. Okey, jadi luas segitiga pada bahagian yang ketiga ini akan mewakili jarak yang dilalui, ialah jarak yang dilalui dalam tempoh T3 tolak T2. Jadi dalam tempoh ini jarak yang dilalui adalah luas segitiga. Okey, pada bahagian yang pertama kita dapati objek tersebut bermula dengan laju U. Okey, dia tidak bermula dengan laju kosong. Okey, maksudnya objek tersebut sudah mempunyai laju awalan iaitu U meter per saat. Jadi semasa masa dimulakan, mula diambil, objek tersebut sudah mempunyai laju. Jadi dia bukanlah bermula dari sifar kelajuannya. Okey, untuk bahagian hujung tadi seperti yang saya telah terangkan, maksudnya dia berhenti, objek tersebut mengurangkan kelajuannya sehinggalah ia berhenti ataupun mencapai laju sifar. Okey, seterusnya kita lihat contoh 10. Graf laju masa di sebelah menunjukkan pergerakan kereta Encik Hanif. Berdasarkan graf laju masa tersebut, huraikan pergerakan kereta Encik Hanif. Okey, jadi ini adalah graf laju masa. Okey, dengan unit yang diberi ialah meter per saat dan masa yang diambil dalam saat. Okey, secara ringkasnya kita buat sedikit analisis. Okey, pada bahagian pertama PQ kecerunan negatif dan bentuk yang kita dapati ialah trapezium. Untuk bahagian yang kedua iaitu QR, satu garis lurus yang mendatar, kecerunan sifar, dan bentuk
yang kita peroleh di sini ialah segi 4 tepat. Untuk bahagian yang ketiga, iaitu kecerunan positif dengan bentuk trapezium. Jadi kita akan labelkan dahulu setiap titik dengan koordinat yang kita telah ketahui. Okey, jadi semua nilai koordinat ni kita boleh peroleh. Jadi untuk menghitung kecerunan lebih mudah jika kita labelkan dahulu setiap titik dengan koordinat. Okey, untuk mentafsir graf laju masa, kita tambahkan satu lagi bahagian, iaitu luas di bawah graf, di mana luas ini akan mewakili jarak. Okey, untuk bahagian kecerunan graf di sini akan mewakili pecutan ataupun kadar perubahan laju. Okey, berbanding dengan graf jarak masa tadi, kecerunan graf akan mewakili laju. Okey, untuk bahagian yang pertama, iaitu bahagian PQ, kecerunan graf ialah 10 tolak 20 per 10 tolak 0. Jadi kita akan dapati kecerunannya adalah negatif 1 meter per saat kuasa 2. Okey, jadi nilai negatif di sini menunjukkan dia mengalami nyah pecutan. Okey, luas di bawah graf. Luas bagi bentuk trapezium, gunakan rumus trapezium 1/2 darab 20 tambah 10. Jadi di sini kalau kita lihat, okey, kalau kita pecahkan pada 3 bahagian, bahagian yang pertama, ketinggian sebelah kiri 20, sebelah kanannya adalah 10. Jadi dua sisi selarinya ialah 20 tambah 10, darab dengan beza mengufuknya adalah 10. Maka luas di bawah graf bagi trapezium ataupun jarak yang dilalui ialah 150 meter. Okey, huraian bagi gerakan tersebut. Zarah bergerak dengan nyah pecutan 1 meter per saat kuasa 2 sejauh 150 meter dalam tempoh 10 saat. Jadi pada bahagian nyah pecutan, okey, kita hilangkan tanda negatif. Kemudian jarak yang dilalui daripada pengiraan luas di bawah graf 150 meter dalam tempoh 10 saat. Okey, untuk bahagian kedua QR, kecerunan ialah 10 tolak 10 per dengan 50 tolak 10. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saja di sini pun kita dah tahu kecerunannya adalah sifar. Jadi tiada pecutan lah di situ. Okey, untuk luas di bawah graf, bentuknya adalah segi 4 tepat. Okey, kita dapatkan dahulu tinggi bagi ataupun lebar bagi segi 4 tepat tersebut adalah 10, dan panjangnya ataupun tapaknya ialah beza masa yang ada di sini, iaitu 50 tolak 10. Jadi 50 tolak 10 darab dengan 10, kita akan dapat 400 meter. Jadi Zarah bergerak dengan laju seragam 10 meter per saat sejauh 400 meter dalam tempoh 40 saat. Jadi sekarang ni bila kita huraikan, tiada pecutan. Maka bila tiada pecutan, kita akan nyatakan berapakah laju seragamnya, iaitu 10 meter per saat. Jadi di sini dinyatakan pada graf 10 pada paksi mencancang, dan jadi nilai laju seragamnya adalah 10 meter per saat dalam tempoh 40 saat. 50 tolak 10. Okey, untuk bahagian yang ketiga, RS, iaitu 25 tolak 10. Kecurunannya 25 tolak 10 per 80 tolak 50. Jawapannya 0.5 meter per saat kuasa 2. Ini adalah pecutan. Okey, walaupun kecil tapi dia menunjukkan perubahan laju yang meningkat. Okey, luas trapezium. Jadi masih lagi bentuk trapezium. Kita dapati di sini trapezium di sebelah kiri ketinggiannya adalah 10, di sebelah kanan ketinggiannya 25. Jadi jumlah 1/2 darab 10 tambah 25, jumlah sisi yang selari, darab dengan tapaknya, iaitu 80 tolak 50. Jadi 80 tolak 50. Jadi kita kira dapat 525 meter. Jadi huraiannya, Zarah bergerak dengan pecutan 0.5 meter per saat kuasa 2 sejauh 525 meter dalam tempoh 30 saat. Okey, jadi inilah kaedah untuk kita menghuraikan ataupun mentafsir graf laju masa. Okey, contoh
11 iaitu penyelesaian masalah melibatkan graf laju masa. Jadi kita dah sampai kepada bahagian yang terakhir untuk graf laju masa, iaitu menyelesaikan masalah. Okey, contoh 11, graf laju masa di bawah menunjukkan pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat. A. Nyatakan laju seragam dalam meter per saat semasa pergerakan zarah itu. B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat kuasa 2 dalam tempoh masa 5 saat yang pertama. Okey, jadi ini kita fokuskan pada 5 saat yang pertama, iaitu pada bahagian yang pertama. Okey, soalan C, cari nilai T jika jarak yang dilalui dari saat ke-8 hingga saat ke-T adalah 3 kali ganda jarak yang dilalui dalam tempoh 5 saat pertama. Okey, jadi maksudnya kita akan fokuskan kepada bahagian yang pertama dan bahagian yang ketiga. Baiklah, di sini masa yang diberikan dalam meter per saat dan masa diberi dalam saat. Okey, graf tersebut kita telah labelkan dengan semua koordinatnya untuk memudahkan kita mengira ataupun menghitung kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, untuk laju seragam, kita kenal pasti dahulu laju seragamnya ialah pada bahagian yang mendatar, iaitu graf mendatar di sini pada laju 20 meter per saat. Okey, pada bahagian bawah ni kita lihat pada laju 20 meter per saat itu adalah laju seragam. Okey, kalau kita tambah lagi tempohnya dalam masa 3 saat, iaitu 8 tolak 5. Okey, soalan B, kadar perubahan laju, iaitu kadar perubahan laju ialah kecerunan ataupun kadar perubahan laju kata lainnya ialah pecutan. Dalam tempoh 5 saat pertama, jadi kita fokuskan pada bahagian yang pertama di sini berwarna merah. Jadi kita akan hitung kecerunan, iaitu 20 tolak 0 per 5 tolak 0 sama dengan 4 meter per saat kuasa 2. Okey, bagi soalan C, berapakah nilai T? Jadi kita nak cari nilai T yang pada bahagian hujung ni. Okey, soalan telah memberikan satu maklumat di mana penyataan bahawa jarak yang dilalui dari saat ke-8 hingga saat ke-T, iaitu di bahagian ketiga ni, adalah 3 kali ganda jarak yang dilalui, dalam tempoh 5 saat yang pertama. Jadi itu adalah hubungan di antara luas ataupun jarak bahagian yang ketiga dengan bahagian yang pertama, luas trapezium dan luas segitiga. Okey, apabila kita kenal pasti, kita akan buat satu persamaan di mana luas trapezium ni pada bahagian yang ketiga sama dengan 3 kali luas bahagian yang pertama, iaitu luas segitiga. Okey, kita labelkan dahulu ukuran bagi setiap sisi untuk kita memudahkan kita menghitung luas. Okey, jadi kita tulis dahulu rumus luas, iaitu 1/2 darab 20 tambah 30. Jadi dua sisi yang selari, 20 tambah 30 darab T tolak 8. Jadi di sini perlu lebih berhati-hati. Untuk masa kita perlu tolakkan, kena dapatkan beza. T tolak 8 sama dengan 3. Daripada penyataan yang diberi tadi, 3 kali ganda, 3 darab 1/2 darab 5, iaitu tapak, darab 20 tingginya. Jadi kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapati T sama dengan 14. Jadi nilai T sama dengan 14. Okey, seterusnya untuk soalan kebat. Soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita bincangkan dalam contoh 12. Sebuah kereta dan sebuah bas bertolak pada waktu yang sama dan menuju ke arah yang sama. Pergerakan kedua-dua kenderaan tersebut diwakili oleh graf laju masa di bawah. Kereta bergerak dengan pecutan 160 km per jam kuasa 2 dalam 30 minit yang pertama. Okey, jadi kalau kita lihat di sini kereta dengan garisan berwarna oranye, bergerak dengan pecutan 160 km
per jam kuasa 2. Okey, jadi pecutannya ialah 160 dalam tempoh 30 minit yang pertama. Jadi di antara pukul 12 hingga 12.30, 30 minit, pecutannya 160. Okey, pada waktu T, didapati jumlah jarak yang dilalui oleh kereta adalah melebihi jumlah jarak yang dilalui oleh bas sebanyak 28 1/3 km. Okey, ini maksudnya pada waktu T. Okey, jadi dalam tempoh ni, dalam tempoh masa yang diberi ialah pukul 12, diberi masanya dalam jam, iaitu dalam sistem 24 jam. Jadi dalam tempoh ini T, pergerakan bagi kedua-dua kereta dan bas, kita dapati jumlah jarak kereta melebihi jumlah jarak yang dilalui oleh bas sebanyak 28 1/3 km. Jadi luas bagi pergerakan kereta ni, di bawah graf bagi kereta lebih besar daripada luas graf bagi pergerakan bas sebanyak 28 1/3. Jadi bagaimana nanti persamaan yang kita akan buat, kita akan lihat nanti. Okey, soalannya ialah hitung kadar perubahan laju dalam kilometer per jam kuasa 2 bagi bas itu dari jam 12.20 hingga 13.00. Okey, masa yang diberi ini sebenarnya untuk paksi X, untuk paksi masa diberi dalam waktu, iaitu waktu dalam sistem 24 jam. Manakala lajunya bagi paksi mencancang ialah kilometer per jam. Okey, jadi kita perlu lebih berhati-hati di sini, iaitu pada bahagian masa. Kita perlu tukarkan kepada jam untuk memudahkan pengiraan kita nanti. Okey, soalan B, waktu pada T. Waktu Jadi maksudnya memandangkan semua nilai pada paksi mengufuk ni ialah dalam sistem 24 jam. Jadi kita akan dapatkanlah nilai T dalam 24 jam. Okey, analisis graf. Okey, waktu diberi dalam sistem 24 jam seperti yang saya telah nyatakan tadi. Okey, pecutan pada bahagian yang pertama pergerakan kereta ni ialah 160 km per jam kuasa 2. Maksudnya kecerunan bagi graf tersebut pada bahagian yang pertama dalam 30 minit yang pertama ialah 160 km per jam kuasa 2. Okey, jarak kereta tolak jarak bas. Okey, jadi kerana jarak yang dilalui oleh kereta melebihi jarak yang dilalui oleh bas, maka jarak kereta tolak jarak bas sama dengan 28 1/3 dalam tempoh masa T ni. Okey, itu ialah maklumat yang kita ketahui. Okey, nilai V berhubung antara pecutan kereta dan bas. Jadi sekarang ni pada nilai V, nilai laju tersebut dicapai oleh laju bas dan juga kereta. Cuma masanya pada waktu yang berbeza lah. Okey, bas tersebut dah capai pada masa 20 minit, manakala kereta mencapai kelajuan V pada masa 30 minit. Okey, jadi terhubung dengan V ni terhubung dengan kedua-dua pecutan kereta dan bas. Baiklah, untuk soalan A, kadar perubahan laju dalam kilometer per jam kuasa 2 bagi bas itu dari jam 12.20 hingga pukul 13.00. Memandangkan kita nak dapatkan kadar perubahan laju pada bahagian yang kedua bas ni, pergerakan bas pada bahagian yang kedua, kita perlu ketahui dahulu nilai V. Memandangkan kita tak dapat nilai V dari kerana kita tiada maklumat. Kita tidak cukup maklumat untuk pergerakan bas bagi bahagian yang pertama ataupun bahagian yang kedua. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu menghitung kecerunan bahagian tersebut. Okey, iaitu kecerunan mewakili kadar perubahan laju, iaitu perubahan laju per perubahan masa. Okey, nilai V perlu dicari terlebih dahulu. Okey, jadi memandangkan maklumat pada pergerakan bas dari waktu 12.00 hingga 13.00 tidak diberikan, maka kita kena selesaikan
menggunakan maklumat yang diberikan bagi pergerakan kereta dalam 30 minit yang pertama, iaitu pecutan kereta 30 minit pertama ialah 160. Jadi kita akan gunakan rumus kecerunan untuk mendapatkan nilai V. Okey, 160 sama dengan V tolak kosong per 30 tolak kosong per 60. Okey, ini adalah nilai di sini. Okey, pada bucu ni V tolak kosong. Jadi kita hanya fokuskan dahulu pada bahagian kita fokuskan pada bahagian yang berwarna oranye untuk bahagian pertama pergerakan kereta. Okey. Jadi pada bahagian pertama ni pada warna oranye. Jadi di sini ialah V tolak kosong. Okey, V tolak kosong, perubahan lajunya, dan perubahan masanya ialah kita dah ketahui tadi dalam masa 30 minit, maka kita buatlah 30 tolak kosong per 60. Jadi kita kena tukarkan unit minit kepada jam. Okay, jadi kita selesaikan, kita akan dapat 80. Okey. Jadi apabila kita dah dapat nilai V sama dengan 80, kita letakkan pada graf, dan barulah kita boleh menghitung pecutan bas dalam tempoh 40 minit. Macam mana kita dapat 40 minit? Iaitu dari pukul 12.20 hingga pukul 13.00. Jadi kita lihat beza masa di sini ialah 40 minit. Okey, pecutan ialah kecerunan. Jadi kita gunakan rumus kecerunan 50 tolak 80, 50 tolak 80 di atas, per dengan masa yang diambil ialah 40 minit. Jadi 40 bahagi 60. Kita akan dapat negatif 45 km sejam, jam kuasa 2. Okey. Di sini kita negatif menunjukkan ia adalah nyah pecutan. Okey, jadi kadar perubahan lajunya adalah negatif. Okey, untuk soalan B, okey, soalan B agak panjang penyelesaiannya. Okey, sebab kita nak dapatkan waktu pada T. Okey, jadi memandangkan daripada persamaan yang kita peroleh di sini, jarak kereta tolak jarak bas sama dengan 28 1/3 km. Jadi kita perlu dapatkan dahulu jarak kereta, dan kedua kita perlu dapatkan dahulu jarak bagi bas. Okey, jadi formula ubah yang kita belum ketahui di sini ialah T sahaja. Okey. Untuk memudahkan pengiraan, kita akan tukarkan. Okey, kita tukarkan dulu waktu dalam 24 jam yang dilabelkan tadi dengan jam. Okey, jadi kita tukarkan kepada jam bermula dengan kosong sebagai titik rujukan kita. Kemudian 12.20 di sini kita tukarkan kepada 1/3 jam. Di sini ialah 30 minit. Okey, kalau kita rujuk kat sini ialah 12.30, kat sini ialah 30 minit, jadi 0.5. Kemudian di sini pada jam 13.00 bermaksud 1 jam, pergerakan 1 jam, dan di hujungnya ialah T. Pertama sekali kita akan lakarkan bentuk bagi pergerakan kereta. Okey, bentuk yang pertama untuk bahagian pertama ialah segitiga dengan tinggi 80 dan tapaknya 0.5. Ditambah dengan bentuk trapezium untuk yang bahagian yang kedua, iaitu tinggi 80 dan belah kanan 100. Manakala beza bagi ataupun panjang tapaknya ialah T tolak 0.5. Jadi kita lihat di sini T tolak 0.5. Itu sebab saya sangat menggalakkan pelajar-pelajar saya untuk melakarkan bentuk poligon yang mudah ini, dan kita labelkan supaya memudahkan kita untuk menggunakan rumus luas. Ia sangat membantu. Okey, jarak kereta sama dengan 1/2 darab 0.5 darab 80 tambah 1/2 darab 80 tambah 100 jumlah dua sisi selari darab dengan T tolak 0.5, iaitu tapaknya.
Jadi kita akan dapat dalam bentuk persamaan. Okey, dalam satu ungkapan 90T tolak 25. Jarak kereta dalam sebutan T. Okey, kita biarkan dahulu. Kita nak kira pula jarak bagi pergerakan bas. Okey, untuk bas pula kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bentuk yang pertama segitiga, bentuk yang kedua trapezium dan bentuk yang ketiga segi empat. Untuk bentuk yang pertama segitiga, okay, dengan tinggi 80 dan tapaknya 1/3. Manakala trapezium dengan panjang sisi yang pertama 80 dan sisi selari yang kedua ialah 50 dan tapaknya ialah 2/3. Manakala segi empat dengan tingginya 50 dan tapaknya ialah T tolak 1. Okey, sebab kita dah sampai kat belah hujung ni, kita tak dapatkan satu ukuran yang dalam nombor, jadi kita dapat dalam sebutan T, iaitu T tolak 1. Jadi kita jumlahkan, iaitu jarak bas sama dengan 1/2 darab 1/3 darab 80 tambah 1/2 darab 80 tambah 50 darab 2/3 untuk bentuk trapezium, dan tambahkan dengan luas segi empat, iaitu 50 darab T tolak 1. Jadi kita akan permudahkan dan kita akan dapat jarak bas dalam sebutan T. Okey, jadi kita dah dapatkan jarak kereta dan jarak bas dalam sebutan T. Jadi kita gantikan dalam persamaan yang asal kita dah buat di sini. Okey, kita dah kenal pasti tadi. Jarak kereta tolak jarak bas sama dengan 28 1/3. Okey, jarak kereta ialah 90T tolak 25. Tolak jarak bas ialah 20/3 tambah 50T. Jadi kita perlu berhati-hati kat sini, perlu letakkan kurungan supaya kita akan gunakan operasi tolak bila kita kembangkan nanti. Persamaan kita masih lagi betul. Sama dengan 28 1/3. Okey, jadi kita akan permudahkan persamaan ini. Okey, kita akan selesaikan dan kita akan peroleh T ialah 1/5 jam. Jadi kalau ikutkan di sini, kita akan dapatkan nilai T di sini ialah 1/5 jam. Kita berbalik kepada soalan. Soalannya ialah waktu pada T. Jadi sebenarnya kita perlu tukarkan semula nilai 1/5 jam kepada waktu dalam 24 jam, seperti yang asal pada Pak C tadi. Okey, jadi kalau kita lihat balik, kosong ni merujuk kepada 12.00, 1/3 ialah 12.20, 0.5 ialah 12.30 dan 1 ni ialah 13.00. Jadi kalau 1/5 jam maksudnya, okey, waktu dia ialah 13.30. Jadi kita dah dapatkan waktu bagi pada masa T tersebut. Baiklah, kita telah menyelesaikan perbincangan tentang graf laju masa, dan dalam video yang pertama dahulu kita telah membincangkan graf jarak masa. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Asnul untuk mendapatkan video-video tentang pembelajaran matematik dan matematik tambahan KSSM tingkatan 4 dan 5. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.